Halimah dengan suami dia naik kenderaan bawa anak mereka. Sebab orang perempuan ni dia kena ada anak lah, baru ada susu kan. Okey. Jadi Halimah pun ada anak, ada bayi. Apabila bawa balik Muhammad sampai di rumah, Halimah melihat selepas 1 minggu, selepas 2 minggu, binatang-binatang ternak Halimah susu dia penuh. Tanaman-tanaman Halimah menjadi. Ketika mana di kampung itu keseluruhan tanaman kering. Jadi dia tengok tu, suami isteri berbincang. Kakak tengok, pelik ni. Kan tanaman kita saja jadi, ternakan kita saja yang ada susu. Akhirnya mereka pun yakin bahawa keberkatan itu datang daripada bayi yang baru mereka ambil daripada kota Mekah, ialah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja suami isteri itu perasan, orang kampung pakat singgah pergi rumah Halimah. Rumah itulah rumah yang kalau tuan-tuan pergi tu boleh bayanglah. Bila kita belajar sirah, kita pergi satu tempat, kita akan recall maklumat tu. Oh, di sini orang kampung singgah rumah Halimah, singgah rumah Al-Haris. Ketika mana tanaman dan binatang mereka tidak menjadi, ketika itulah tanaman dan binatang ternak Halimah dan Haris menjadi segar dan subur. Lalu mereka berkata, ya Halimah, laqad akhadhti nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, keberkatan yang sedang dirasakan oleh keluarga kalian sekarang ini datang daripada bayi itu. Tuan-tuan nampak tak barakah Rasulullah? Keberkatan manusia yang paling disayangi oleh Allah ni. Bukan setelah dia umur 50 tahun dah pergi haji 3 kali, dah buat umrah 12 kali, puasa. Sebelum dia membesar. Mulia apabila Allah Subhanahu Wa Taala kasih dengan seseorang, kemuliaan itu telah pun mengalir di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada Nabi bayi lagi. Bayi. Maka benda ni benda-benda luar biasa yang berlaku kepada para rasul dan para nabi ni dinamakan oleh ulama akidah sebagai perkataan irhas. Kalau mukjizat yang tu berlaku kepada Rasul, perkara luar biasa yang berlaku kepada Rasul dan Nabi dipanggil mukjizah. Perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal Rasul dipanggil irhas. Rasulullah SAW. Jadi duduklah Nabi di situ sampailah bercerai susu 2 tahun. Sepatutnya Halimah sudah hantar Rasulullah kembali ke rumah ibu Rasulullah di kota Mekah. Halimah dan suaminya bawa Rasulullah ni, bawa Muhammad bayi yang 2 tahun dah ni, bawa balik ke kota Mekah. Tetapi bukan untuk menghantar Halimah dan Harith, bawa balik Nabi kita ke kota Mekah untuk memohon kepada Halimah, kepada Aminah, wahai Aminah, boleh tak kami nak pelihara lagi Muhammad? Kali ni percuma. Tuan-tuan, siapa tak seronok? Tanaman menjadi binatang ternak pun, membiak-biak susu daripada binatang ternak pun banyak. Maka Halimah minta dengan Aminah dan juga Abdul Muttalib, kami nak pelihara lagi. Maka orang Mekah lagi suka nak ambil untuk jaga di kampung. Mereka lebih suka. Yang paling keistimewaan yang paling besar sekali ialah apabila bayi itu dia boleh bertutur dengan bahasa Arab yang paling tinggi. Sebab tu Nabi pernah sebut, setelah Nabi duduk dengan para sahabat, dah jadi rasul dan sebagainya, Nabi kata, aku ialah orang yang paling fasih di kalangan kalian. Maksudnya tuan-tuan, kalau Nabi berucap, bahasa dia tu paling tinggi. Sehingga kadang-kala apabila Nabi bercakap, sahabat tanya, ya Rasulullah, mar ruwaibidah? Ruwaibidah tu apa? Sahabatnya, dia perkataan Arab, tapi Nabi ni bila nak bercakap, Nabi kena turunkan dia punya level ayat tu.
Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, aku yang paling fasih di kalangan kalian kerana yang pertama aku Quraisy terkenal dengan kefasihan Quraisy. Yang kedua aku membesar di dalam kabilah Bani Sa'ad ibn Bakar. Itu dua sebab tu membuatkan Nabi yang paling elok bahasanya. Entahlah. Kemudian setelah balik umur 2 tahun tu, Halimah mai tanya Aminah untuk bawa Nabi kemudian bawa balik ke perkampungan di Bani Sa'ad. Dia pelihara sampailah umur 5 tahun 3 bulan, ataupun bahasa mudahnya 6 tahun lah. Yang lebih tepat 5 tahun 3 bulan, tapi itu pun khilaf. Saya sebut satu pendapat ya. Satu hari Nabi bermain-main dengan adik-beradik susuan yang lain di perkampungan Bani Sa'ad. Main manusia, Nabi bukan malaikat, manusia. Kanak-kanak Nabi bermain. Datang Jibril alaihissalam. Ini peristiwa yang sabit dengan hadis sahih, iaitulah pembedahan dada yang pertama kali berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk main di belakang rumah, kemudian datang Jibril. Ada riwayat satu, ada riwayat 2 orang malaikat. Jadi saya pilihlah tuan-tuan supaya cerita tu tak panjang sangat, saya pilih satu riwayat ya. Datang Jibril alaihi salam seorang. Semua orang tahu apabila malaikat turun untuk berjumpa dengan mana-mana Rasul atas arahan Allah, mereka akan datang dengan rupa paras manusia. Jibril datang di perkampungan Bani Sa'ad. Jibril membaringkan Rasulullah. Dia pegang Nabi, dia baringkan. Kecil lagi, 6 tahun. Jibril baringkan Rasulullah di atas tanah. Kemudian Jibril mula membedah, memotong, dia bedah. Adik-beradik lain pun lari masuk ke dalam, mendapatkan Halimah dan juga Al-Harith. Jibril di luar sana membelah, mengeluarkan sesuatu, membersihkan dengan air Zam-Zam, memasukkan kembali sesuatu itu, kemudian menjahit. Apabila Halimah dan juga Harith keluar daripada rumah, berlari-lari, tengok Nabi dalam keadaan masih terbaring, muka Nabi pucat. Nabi tak bercakap. Halimah pun tanya, wahai Muhammad, apa yang berlaku? Seorang lelaki datang, beliau membelah dada aku. Nabi tengok, mengeluarkan sesuatu, dan beliau membasuh ketulan itu, lalu dimasukkan kembali ketulan itu, lalu dijahit. Jahit. Kesan jahitan itu dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhu sampai Nabi dewasa. Saya baru ni bedah di sini buah besi, ni ada besi ni. Insiden. Tak tahukah saya insiden? Saya Wadi Anwar yang insiden hari tu. Bersama dengan Ustaz Murtada. Ada yang tak kenal ni. Ni patah ni. Dia tak boleh bersembung, jauh. Ni jahit. Ni dah. Bila kali saya buka baju, adalah kesan jahitan ni. Kesan jahitan itu ada di dada Nabi SAW di sebelah kiri.